Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 1 Disember bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Pengurusan serta pentadbiran masjid dan surau di negeri ini harus berpaksi dan berlandaskan ajaran Islam mengguna model tadbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping pada penutupan seminar kepimpinan masjid dan surau di Seri Aman menjelaskan dalam sejarah Islam pentadbiran Nabi Muhammad amat mementingkan tanggungjawab penuh amanah serta integriti. Disebabkan itu, Nabi Muhammad dapat mentadbir Madinah dengan adil bukan sahaja kepada umat Islam tetapi kepada masyarakat bukan Islam. Ini adalah satu contoh yang harus kita pelajari sedalam-dalamnya. Apabila kita diberi tanggungjawab, dalam hal ini pengurusan masjid dan surau mempaksikan kepada perkara ini. Oleh itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menekankan pentingnya integriti dalam pengurusan rumah ibadat demi untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli memberitahu Majlis Islam Sarawak telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kompetensi dan integriti pengurusan masjid dan surau di Sarawak. Ini termasuklah program standard penarafan 5 bintang Masjid Negeri Sarawak dari segala sudut seperti pentadbiran, pengurusan kewangan, keselamatan, kebersihan dan keceriaan. Seminar sehari tersebut disertai kira-kira 200 peserta dari sekitar Seri Aman selain turut diikuti secara maya lebih 2,000 peserta seluruh negeri. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata kerajaan negeri merancang menubuhkan sebuah syarikat penerbangannya sendiri dikenali sebagai Boutique Airlines. Beliau berkata Boutique Airlines itu nanti akan ditubuhkan sebagai sebuah anak syarikat Hornbill Skyways. Ditemui selepas pecah tanah projek lapangan terbang landasan pendek berbuling Stallport di Sepauh, beliau memberitahu Boutique Airlines akan menjadi sebuah syarikat penerbangan kecil serta mempunyai beberapa kapal terbang yang disewa dan beroperasi secara komersial. Dengan kata lain, penubuhannya akan mengembang operasi Hornbill Skyways yang sebelum ini mempunyai lesen penerbangan namun tidak digunakan sepenuhnya, terutama untuk tujuan komersial. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan beliau pernah melihat dan membuat kajian bersama pakar penerbangan mengenai model operasi komersial syarikat penerbangan kecil. Ia didapati tidak melibatkan kos yang besar dan hanya memerlukan beberapa hub strategik untuk membawa masuk pelancong serta kargo ke Sarawak. Kerana Hornbill ada lesen. What happened is we have not used the license. Because kita constraint, kita fikir belum masanya. But now with our tourism recovery, we want to have our own access, market access. That's why I said what we do, we have only strategic hub. That is Singapore, KL, Bangkok, perhaps of course Kuala Lumpur lah, perhaps Hong Kong. Justru beliau berharap penubuhan Boutique Airlines ini nanti akan dapat membantu Sarawak mempunyai akses pasarannya sendiri dalam sektor pelancongan. Bagaimanapun, rancangan menubuhkan Boutique Airlines ini akan diperhalusi sebaik selesai pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12. Sementara itu, lapangan terbang landasan pendek berbuling Stallport dibina dengan kos RM108 juta dan dijangka siap pada tahun 2023. Ia akan menyediakan akses dan logistik bagi pemasaran produk pertanian bagi kawasan Betong dan sekitarnya. Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahan hak rakyat ke atas tanah adat Bumiputera NCR sekiranya tuntutan itu adalah sahih mengikut perundangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerajaan komited mempercepat proses pengukuran tanah NCR bagi memastikan pemilik tanah NCR mempunyai dokumen pemilikan dan persempadanan yang jelas serta tidak akan diceroboh oleh mana-mana pihak.
Jelas Dato' Amar Awang Tengah, kerajaan telah memperkenalkan program pengukuran tanah NCR, inisiatif baru pada tahun 2010 secara 2 peringkat. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri di bawah inisiatif baru NCR kepada 182 orang penerima daripada Rumah Ampik, Kampung Nusah, Ulu Satap dan Kampung Sebalik Tiris di Dewan Serbaguna Kampung Beraya Batu Satu, Miri. Manakala 70 orang penerima daripada Kampung Beraya menerima surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Tambahnya lagi, kerjasama ketua kaum, ketua masyarakat dan pemilik tanah NCR penting bagi mengelak berlaku kelewatan kerja penyukatan serta penyerahan surat hak milik tanah. Sibu Active Youth Space bakal memiliki sebuah kafe terbuka yang akan dibina tidak lama lagi. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam, Dr. Anwar Pai, kafe berkenaan akan menempatkan 2 gerai jualan makanan dan minuman untuk para pengunjung yang berkunjung di kawasan tersebut. It's a very nice place, a very nice view, especially in the evening. And this project will cost 200,000. It's an open concept. They might serve food, Western food, and as well as local food and drinks. Jelasnya, projek itu akan mengambil tempoh 6 bulan untuk disiapkan dan dijangka siap Mei tahun depan. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri majlis serah tapak projek kepada kontraktor yang mendapat tender projek berkenaan. Tambahnya, projek pembinaan kafe terbuka itu merupakan sebahagian daripada perancangan penambahbaikan Sibu Active Youth Space. Selain itu, pihaknya turut merancang untuk membina tembok tiruan untuk peminat sukan mendaki tembok tiruan di Sibu. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak (SHIDA) akan bekerja rapat dengan Kerajaan Sarawak dan memastikan golongan belia memiliki rumah pertama mereka melalui skim Bantuan Deposit Perumahan Sarawak HDAS. Presiden SHIDA Augustine Wong Chung Ho berkata persatuan berkenaan akan bermesyuarat dengan pihak berkepentingan dalam masa terdekat bagi membincangkan mengenai pemacu pemakin HDAS, satu skim yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri bagi membantu golongan tersebut untuk memiliki kediaman sendiri. Dalam kenyataan medianya hari ini, Augustine Wong berkata pihaknya juga akan turut berbincang mengenai pencapaian sasaran membina 2,000 unit rumah mampu milik setahun bermula tahun depan seperti yang ditetapkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Terdahulu pada Sabtu lepas, Ketua Menteri telah mengarahkan SHIDA untuk membangunkan rumah mampu milik mulai tahun depan bagi menampung permintaan masyarakat terhadap rumah jenis itu. Beliau turut memaklumkan kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak RM10 juta untuk HDAS yang akan membantu golongan belia memiliki rumah pertama mereka. Di bawah skim tersebut, Kerajaan Sarawak akan menampung deposit RM10,000 bagi rumah berharga RM300,000 dan ke bawah untuk setiap pemohon yang berjaya. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi Union Pay. Penggunaan Union Pay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai liputan ke seluruh dunia, Eropah, termasuklah England, di North America dan di Asia, di China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini. SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. Bertemu kembali. Bilangan kes baru COVID-19 yang direkodkan di Sarawak semalam kekal pada 2 angka iaitu 98 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak
Dalam kenyataan media hariannya mendedahkan ia menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 250,720. 94 kes merupakan kategori klinikal 1 dan 2, manakala 4 kes lagi merupakan kategori klinikal 4. Sebanyak 18 daripada 40 keseluruhan daerah di Sarawak mencatatkan kes baru semalam, dengan Kuching masih merekodkan kes tertinggi iaitu 25, diikuti 19 di Sibu dan 13 kes di Miri. Selain itu, 3 kes kematian baharu dilaporkan, dengan 2 daripadanya adalah kematian di luar fasiliti kesihatan. Ketiga-tiga kes yang berumur 50 dan 76 tahun meninggal dunia antara 22 hingga 27 November lepas. JPBN turut memaklumkan tiada kluster baharu atau kluster yang ditamatkan semalam. Ini sekaligus menjadikan terdapat 4 kluster yang masih aktif di Sarawak setakat ini. Di Betong, seorang remaja lelaki berusia 18 tahun cedera di jari kiri akibat tersebit pada mesin tebu. Kejadian berlaku kira-kira pukul 10.30 pagi semalam di Taman Kenanga Indah. Maklumat daripada Balai Bomba dan Penyelamat Betong menyatakan mereka menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pukul 10.37 pagi. Ketika sampai di tempat kejadian, jari yang tersepit telah dapat dikeluarkan oleh rakan sekerjanya dan mangsa telah dihantar ke Hospital Betong untuk rawatan. Anggota bomba bertindak membuat pembersihan di sekitar tempat kejadian. Kecederaan tersebut dikatakan melibatkan kelima-lima jari mangsa. Sekian berita Pagi Sarawak edisi 1 Disember. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Kerana kita keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.